Ya, selamat pagi semuanya. 弟兄姐妹，早上好。 Ya, mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. 我们先一起看，一处经文，取自于加拉太书2章第9到第10节， Dua ayat 9 dan 10. 两节就是第9和第10节。 Mari kita baca bersama-sama dalam bahasa Indonesia, kemudian Mandarin, kemudian juga ayat 10 Indonesia Mandarin. 1, 2, 3. 我们一起念。 Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang yang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. 我们仍然要纪念穷人，这也是我本来热心去行的。 Satu permintaan khusus dari soko guru, yang namanya soko guru itu artinya tiang penyangga, tiang penompang atau leader, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Satu permintaan itu adalah kepada Paulus dan Barnabas ialah mengingat orang-orang miskin. 教会柱石，也就是雅各、彼得、基法和约翰。 给保罗和巴拿巴的一个特别的要求，就是纪念穷人。 Dan Paulus berkata, memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. 然后保罗就回答说：“这本来也是我热心去行的。” Mengingat dan memperhatikan orang-orang miskin. 纪念并且关怀穷人。 Bagi sebagian besar daripada kita, saya tahu termasuk saya, kita tidak mudah untuk memperhatikan dan mengingat orang miskin. 对我们大部分人来说，要去关怀、关心穷人是一件不容易的事。 Jikalau kita diminta untuk memperhatikan orang-orang miskin, hati kita mungkin gelisah dan enggan untuk melakukannya. 若我们被要求去关心、关怀穷人，我们的心可能会感到不安、焦虑不安，我们也有可能不愿意去做。 Mengapa? 为什么呢？ Memperhatikan dan membantu orang-orang miskin itu dapat mengusik kenyamanan kita. 因为可能关心、关怀穷人会扰乱我们的舒适感， Mengusik keamanan kita. 会扰乱我们会让我们感到不安， Menipiskan dompet kita. 会让我们钱包里的钱减少， Menyita waktu, pikiran, dan tenaga kita. 会占用我们的时间、我们的思想、我们的精力。 Bahkan kalau kita berkunjung kepada mereka, itu dapat mengusik hidung kita. 有时候，甚至当我们去探访他们的时候，可以刺激我们的鼻子的嗅觉。 Tetapi ketika Rasul Paulus diminta untuk memperhatikan dan mengingat orang-orang miskin, Paulus berkata, inilah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. 但是当保罗被要求去纪念那些穷人的时候，他说：“这本来也是我热心去行的。” Ini adalah permintaan dari soko guru jemaat, yaitu Yakobus, Kefas atau disebut Petrus, dan Yohanes. 这是教会柱石雅各、彼得、基法和约翰的要求。 Nah, Yakobus, Petrus, dan Yohanes melihat bahwa Tuhan telah mempercayakan penginjilan, telah mempercayakan pemberitaan Injil kepada Rasul Petrus. Untuk siapa? Untuk orang-orang bersunat. Orang-orang bersunat siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi. 雅各、彼得和约翰看到了主已经委托使徒彼得，将福音传给那些受割礼的人，也就是犹太人。 Tetapi soko guru jemaat ini juga melihat Tuhan telah mempercayakan pemberitaan Injil, penginjilan kepada siapa? Kepada Rasul Paulus. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tak bersunat. Siapa orang tak bersunat? Itu adalah orang-orang yang non-Yahudi, yaitu kepada orang-orang Yunani.
但是教会柱石也看到了主也已经委托使徒保罗将福音传给不受割礼的人，他们是谁呢？也就是非犹太人、外邦人。Satu permintaan khusus, ingat orang-orang miskin. 这是一个特别的要求，就是纪念穷人。Kita perhatikan di sini konteks dan misi penginjilan itu boleh berbeda. 我们在这里可以看到宣教的背景，还有福音的对象或者目的可以不同。Ada yang lakukan penginjilan untuk orang-orang Yahudi. 有一些人是就是专为犹太人或者就是犹太人传福音。Ada yang lakukan untuk orang-orang non-Yahudi. 有一些人是专为非犹太人传福音。 Tetapi kedua tugas itu dipersatukan di dalam satu kepedulian sosial, yaitu orang-orang miskin. 但是这两个宣教的任务呢，都集中在一个社会议题上的，就是穷人。 Siapakah orang-orang miskin yang dimaksud oleh mereka? 他们所谓的穷人是谁呢？ Dilihat dari sejarah penafsiran gereja, paling tidak ada dua kemungkinan penafsiran. 若我们从教会的解释历史来看的话，可能会有两种可能的解释。 Yang pertama, orang miskin siapa aja, di mana saja. 第一个解释就是穷人就是各个地方都有一般的穷人。 Atau orang miskin itu adalah orang-orang miskin yang ada di kalangan umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. 或者第二个解释就是所谓的穷人就是信徒中的穷人。 Jika kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di bagian Alkitab yang lain, maka kita melihat bahwa Rasul Paulus itu telah mengingat dan memperhatikan orang-orang miskin yang ada di kalangan umat percaya. 若我们在圣经的其他部分看的话，我们可以看到保罗所做的一切，也可以看到他已经纪念那些穷人，特别是信徒中的穷人。 Paulus tuliskan di dalam surat Roma demikian. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia termasuk Korintus ya dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Berarti kalangan umat yang percaya kepada Kristus. 使徒保罗在罗马书这样写：但现在我往耶路撒冷去，供给圣徒，因为马其顿和亚开亚人乐意抽出捐项给耶路撒冷圣徒中的穷人。 Rasul Paulus yang lakukan penginjilan untuk orang-orang yang tak bersunat, dia mengumpulkan bantuan dari mereka, yaitu kalangan orang-orang yang tak bersunat dari kalangan orang Yunani untuk diberikan kepada orang-orang miskin, yaitu orang-orang kudus di Yerusalem. Berarti adalah orang-orang yang percaya pada Kristus. 所以使徒保罗为不受割礼的人传福音，然后他从他们那里，就是不受割礼的人那里抽出捐项，供给在耶路撒冷的圣徒中的穷人，也就是信徒中的穷人。 Sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu? Sehingga Soko Guru Jemaat, Petrus, Yakobus, Yohanes meminta agar Paulus dan Barnabas mengingat orang-orang miskin. 其实当时发生了什么事，让教会柱石就是雅各、彼得和约翰要求保罗和巴拿巴要纪念穷人。 Nah, kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 11 dikatakan demikian. Ya, pada waktu itu beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh yang mengatakan bahwa seluruh dunia pada waktu itu ya akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu juga terjadi pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk kumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, kirimkan itu kepada saudara-saudara yang diam, yang berdomisili di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka kirimkan kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Paulus. 我们可以在使徒行传那里看当时发生的情况，就是当那些日子有几位先知从耶路撒冷下到安提亚，
内中有一位叫亚加布站起来，借着圣灵指明天下将有大饥荒，这事到克劳地年间果然有了。于是门徒定义照个人的力量捐钱送去，供给住在犹太的弟兄。他们就这样行，把捐项托巴拿巴和扫罗送到众长老那里。 Jadi pada waktu itu terjadi bahaya kelaparan, termasuk di Yudea. 所以当时发生了大饥荒，包括犹太地区。 Jadi sebagian saudara-saudara yang percaya kepada Kristus Yesus, yang ada di Yerusalem, yang ada Yudea, sekarang mengalami kemiskinan karena tidak mendapatkan makanan, ada bahaya kelaparan. 所以在耶路撒冷还有犹太的一些信徒，他们因为这个大饥荒变成贫穷， Mereka perlu dibantu. 他们需要帮助， Mereka perlu bantuan untuk lewati bahaya kelaparan ini. 他们需要帮助，所以他们可以熬得过这个大饥荒。 Dan salah satu alasan Paulus dan Barnabas tiba di Yerusalem, kalau kita melihat Galatia pasal 2 ayat 1 itu, seperti yang dicatat dalam surat Galatia ini, adalah apa? Untuk koordinir pelayanan bantuan bencana kelaparan. 所以我们就像我们在加拉太书所看到的，我们就知道保罗和巴拿巴往耶路撒冷的目的，就是为了饥荒救济的侍奉。 Paulus dan Barnabas sudah koordinir bantuan kepada orang-orang miskin di Yerusalem sebelum Soko Guru Jemaat itu meminta kepada Paulus dan Barnabas untuk mengingat orang-orang miskin. 所以就在教会柱石要求保罗和巴拿巴纪念穷人的时候，他们已经安排了捐项供给在耶路撒冷信徒中的穷人。 Itulah yang maksud Paulus katakan, memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. 这就是保罗所谓的，这本来也是我热心去行的意思。 Paulus sudah melakukannya. 保罗已经行了。 Paulus sudah kumpulkan bantuan untuk orang-orang miskin di antara orang percaya yang ada di Yerusalem, di Yudea. 保罗已经抽出捐项，供给在耶路撒冷犹太地区信徒中的穷人。 Benar, Soko Guru Jemaat meminta kepada Paulus untuk ingat orang-orang miskin. 是的，教会柱石确实要求保罗纪念在耶路撒冷信徒中的穷人。 Gak usah ngomong lagi itu. Rasul Paulus sudah peduli dan memperhatikan orang-orang miskin sebelum diminta oleh para Soko Guru Jemaat. 使徒保罗本来就这样行了，在教会柱石要求他这样做之前。 Jadi sebagai seorang rasul, Paulus itu sudah menerima apa? Secara langsung Injil Tuhan Yesus, menerima secara langsung kerasulannya dari Tuhan Yesus. Paulus sebagai rasul Kristus mengatakan, Paulus sudah terima kehendak Tuhan Yesus. 所以作为一个使徒，从主耶稣直接接受福音还有使徒的这个名分，保罗已经纪念信徒中的穷人了。 Satu sisi Paulus juga ingin membuktikan bahwasanya kerasulannya dia itu dibuktikan dengan memperhatikan orang-orang miskin sebelum Soko Guru Jemaat memintanya. 在另一方面，使徒保罗要证明他是一位使徒，就是通过他所行的，在教会柱石要求他这么做之前，他就行了。 Memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukannya. 这本来也是我热心去行的。 Jadi secara praktis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, orang-orang miskin itu adalah orang-orang miskin dari kalangan umat Yahudi yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. 所以实际上，在保罗写给加拉太教会的信中，我们可以看到，所谓的穷人就是信徒中的穷人。 Tetapi orang-orang miskin dapat juga dimengerti sebagai orang-orang miskin secara umum, tidak dibatasi oleh geografis di mana saja. 但是，所谓的穷人呢，也可以理解成不被地域限制的，就是一般的穷人。 Namun di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini, Paulus peduli kepada orang-orang miskin dari kalangan orang percaya yang ada di Yerusalem. Kenapa? 但是加拉太书所说的保罗关心和关怀的穷人，就是信徒中的穷人，为什么呢？
Karena Yerusalem adalah tempat asal usul daripada kekristenan. 因为耶路撒冷是基督教的起源。 Di dalam surat Galatia ini, Paulus memberikan prinsip bagi kita semua. 在加拉太书，保罗给了我们一个原则。 Ya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, tadi kita sudah baca dalam janji pengampunan dosa, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 刚才我们所读的经文，加拉太书6章第10节，所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。 Mari kita bersama-sama memperhatikan dan mengingat orang-orang miskin, tetapi terutama kepada orang-orang miskin yang seiman di dalam Kristus. 让我们一起关怀、纪念穷人，尤其是在信徒中的穷人。 Tuhan Yesus berkata, orang miskin selalu ada pada kamu. 主耶稣说：“常有穷人和你们同在。” Di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan di dalam gereja ada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan perhatian dari kita. 在我们的四周围，我们的邻居，在教会中会有人需要我们的帮助。 Mari kita belajar dari teladan Rasul Paulus yang meneladani Tuhan Yesus. 让我们效法保罗，因为保罗他效法了主耶稣。 Pertanyaan untuk kita renungkan, mengapa Paulus dengan sungguh-sungguh berusaha melakukannya? 让我们思想的一件事就是，为什么保罗热心的去行呢？ Mengapa Paulus memberitahukan kepada kita kesungguhan hatinya untuk memperhatikan orang-orang miskin, terutama orang-orang miskin di kalangan yang percaya? 为什么保罗告诉我们，他热心的去关心、去纪念穷人，尤其是信徒中的穷人？ Karena Allah sendiri, Yehova sendiri menyatakan kepedulian dan perhatian untuk orang-orang miskin. 因为神本身，耶和华本身已经对穷人彰显出他的关心、他的关怀。 Pada pagi hari ini saya akan mengutip beberapa firman Tuhan supaya kita bisa melihat hatinya Allah itu adalah untuk orang-orang miskin. 今天早上我会应用几道经文，让我们可以看到神的心是向着穷人的。 Misalkan Keluaran 23:6, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. 比如出埃及记23章第6节，不可在穷人争讼的事上屈望正直。 Kalau kita melihat Keluaran 23 dan selanjutnya, malah Tuhan berkata, ya, 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan kumpulkan hasilmu. Tetapi pada tahun yang ketujuh, yang disebut sebagai tahun Yobel itu, haruslah engkau membiarkan tanah itu, ya, meninggalkan begitu saja supaya apa? Orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu, kebun zaitun, dan segala kebun yang ada. 接着在出埃及记23第10到11节，6年你要耕种田地，收藏土产，只是第7年要叫地歇息，不耕不种，使你民中的穷人有车的，他们所剩下的野兽可以吃，你的葡萄园和橄榄园也要照样办理。 Konteks mereka pada waktu itu tentu adalah pertanian, perkebunan. 那时候的背景就是农业和园艺。 Bagaimana dengan konteks kita pada hari ini? 那我们现在的背景又如何呢？ Ya mungkin ilustrasi sederhana adalah waktu kita belanja makanan, belanja sayur. 简单的说，就是可能当我们去菜市场买菜的时候， Ya kadang-kadang kita suka tawar-menawar pada harga sayur aja nggak seberapa gitu loh, ya minta kembalian gitu loh. 有时候我们可能会讨价还价，即使那些菜的价格可能并不高， Atau bayar parkir. 或者交停车费。 Ya kalau kita ke Singkawang baru kembali itu parkir di sebelah sana cuma 3.000 aja. 如果我们刚从新高湾回来，在那边的停车费只有5000盾。 Kita kalau Jakarta biasa minimal itu yang kita pegang 5.000 sih. 如果在雅加达，最低的停车费可能是5000。 Ya, biarkanlah kita kasih aja sisanya buat mereka. 那剩下的我们就给他们吧。 Hati Allah peduli kepada orang-orang miskin.
神的心向着穷人。 Dan Tuhan katakan Tuhan membela orang-orang miskin yang tertindas dan tertekan. 在这里说，神会保护那些受欺压的穷人。 Satu bagian firman Tuhan, Mazmur 12:6, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga kata Tuhan, aku bangkit firman Tuhan, aku akan memberikan keselamatan kepada orang yang menghauskannya atau kepada orang yang merindukannya. 诗篇第12篇第5节，因为困苦人的冤屈和贫穷人的叹息，我现在要起来，把他安置在所切慕的稳妥之地。 Jadi Tuhan pasti bela orang miskin. 所以神肯定会保护着穷人。 Hati Allah tertuju kepada orang miskin dan yang sengsara. 神的心是向着穷人和受欺压的人的。 Dan kita patut bersyukur karena hati Allah tertuju kepada orang miskin dan orang-orang lemah dan menderita. 我们应当感恩，因为神的心是向着穷人和受欺压的人。 Dan ini adalah keyakinan bersama, baik di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, orang miskin, orang yang kurang beruntung itulah objek perhatian dan kepedulian dari Allah. 这也是我们共同相信的，无论在旧约、在新约中，神的心是向着穷人和软弱的人的。 Ketika Allah memilih suatu umat untuk menjadi komunitasnya dia, untuk memberitakan kasih setia Allah di dalam sejarah, Allah memilih siapa? Memilih para budak miskin yang di Mesir. 神选了在埃及贫穷的奴隶，作为他的子民来传扬他的信实慈爱。 Ketika Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia, dia dikandung di dalam rahim Maria yang disebut berstatus rendah dan dia menjadi orang miskin. Tuhan menjadi orang miskin. 当神来到这世上的时候，他成为人类，他在地狱低下卑微的玛利亚腹中受孕，成为穷人。 Dan firman Tuhan dalam 2 Korintus dikatakan, kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, yaitu Tuhan, yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya. Supaya kamu dan saya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 主的话在哥林多后书8章第9节里这样说：你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。 Ketika Tuhan Yesus membangun jemaat yang awal-awal, Dia kumpulkan orang-orangnya dari siapa? Dari mereka yang lemah, yang miskin, yang tidak terpandang. 当神建立他起初的教会的时候，他从穷人。从软弱的人中把他们积集中，成为他的教力，他的教会，他的子民。 Supaya apa? 为什么呢？ Jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. 好让使一切有气息的在神面前一个也不能自夸。 Hati Allah adalah untuk orang-orang miskin, yang lemah dan yang tidak terpandang. 神的心是为着穷人、软弱的人、无名卑微的人。 Kita telah menerima anugerah keselamatan. 我们已经接受了救赎恩典。 Kita telah menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 我们因为神的贫穷成为富足。 Lalu satu pertanyaan bagi kita, bagaimana sikap dari orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan? 那么给我们的一个问题就是，我们已经接受主的救赎恩典的人的态度又如何呢？ Satu kisah tentang Zakheus bagus sekali. 一个故事，关于撒该的故事。 Zakheus itu adalah pemungut cukai yang disebut sebagai orang berdosa. 撒该是一位税吏长，也被人称为罪人。 Dikatakan waktu itu Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. 当时说耶稣进了耶利哥，正经过的时候， Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pungut cukai, dan ia adalah seorang yang kaya. 有一个人名叫撒该，做税吏长，是个财主。 Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena katanya orang banyak sebab badannya pendek. 他要看看耶稣是怎样的人，只因人多，他的身量又矮，所以不得看见。
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. 就跑到前头，爬上桑树，要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。 Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. 耶稣到了那里，抬头一看，对他说：“撒该，快下来，今天我必住在你家里。” Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 他就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶 Dan 稣。 semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, iya, yaitu Tuhan menumpang di rumah seorang berdosa. 众人看见，都私下议论说，他进到罪人家里去住宿。 Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang itu, akan kukembalikan 4 kali lipat. 撒该站着对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他4倍。” Tuhan berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. 耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。” Salah satu respon dari orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah memperhatikan, peduli, dan memberi kepada orang miskin. 被主耶稣拯救的人，反应之一就是要关心关怀穷人。 Zakheus telah menerima keselamatan dari Tuhan, dan dia berikan kepada orang miskin setengah dari apa yang dia miliki. 撒该已经从主耶稣那里得到救赎恩典，而且他把他所有的一切一半都分给穷人。 Ya, umat yang percaya pada Tuhan belajar untuk memberi dan memperhatikan, karena Tuhan Yesus pun sudah memberikan. Berikan apa? Yang terbaik. Siapa? Dirinya sendiri untuk kita. 信徒们要学习关心关怀穷人，施舍，因为什么？因为主耶稣他自己也已经为我们施身，他给我们最好的。 Tuhan Yesus telah melawat kita dari surga datang dalam dunia menjadi miskin karena kita. 他为我们从天上来到这世界，变得贫穷。 Bagi yang peduli dan memperhatikan orang-orang miskin, ada janji firman Tuhan tentang orang yang peduli dengan orang-orang miskin. 对那些关心关怀穷人的人，主的经文有一些应许。 Saya mengajak kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan, bagian demi bagian. Kita lihat Amsal 11 ayat 25. Sama-sama kita baca ya, bahasa Indonesia kemudian Mandarin ya. 我们一起念箴言11章第25节。 1, 2. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kemudian Amsal 19 ayat 17. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan 他的 membalas 善行耶 perbuatannya. 和华必偿还。 Tuhan tidak akan berutang pada kita. 神 Pasti Tuhan balas. 神会把一切都偿还给我们。 Berikutnya, Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Satu lagi, Amsal 28, 27. 1, 2, 3. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jadi Allah memberikan kepada kita satu jaminan bahwa kita tidak akan berkekurangan. 所以神给了我们一个保障，就是我们必不缺乏。 Malahan kita akan diberkati jika kita membantu orang-orang miskin. 当我们帮助穷人的时候，我们反得祝福。 Tetapi bukan motivasinya adalah kita mendapat berkat supaya kaya. 但是我们的动机不是因为帮助穷人，因为我们想要变得富有。 Mengapa Allah memberikan janji berkat kepada mereka yang peduli dengan orang-orang miskin dan lemah? 为什么神应许祝福那些关心纪念穷人的人呢？ Karena hatinya Allah peduli dengan orang-orang miskin dan lemah. 因为神关心在乎穷人还有软弱的人。 Pertanyaan, 一个问题， apakah perbedaan antara orang-orang dunia sekuler yang baik hati dengan anak-anak Tuhan di dalam hal kepedulian terhadap orang-orang miskin? 在关心关怀穷人的时候，世上的好心人还有神的儿女有什么区别呢？
Apa? Kita melihat kalangan tertentu kasih bantuan juga. Bedanya dengan kita bantu orang miskin, apa bedanya? 我们看有一些人就是他们也帮助穷人，那么他们的行为跟我们作为基督徒的行为有什么不同呢？ Banyak orang tidak mau masuk ke gereja, nggak mau percaya pada Tuhan. Lihat aja tetangga kita, tetangga yang satu itu memberikan bantuan juga kepada orang lain, kepada orang miskin. 有些人他们不愿意来到教会，因为他们看到他们的邻居，他们的邻居的所作所为， Apa bedanya? 所以有什么不同呢？ Ada yang mau bantu saya jawab? 有没有人愿意帮忙回答？ Apa bedanya? 有什么区别？ Hah? Bedanya ini. 这就是它的区别。 A Christian concern for the poor must not be motivated by philanthropy atau love for humanity, but theophilia, love for God, atau lebih tepat theo agape, kasih kepada Allah. 所以这就是他的答案。基督徒关心穷人的动机，不应该出于对人类的爱，乃是应该是对神的爱。 Ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, Tuhan membentuk saya. Apakah saya sungguh mengasihi Tuhan? 当我读这段话的时候，我心里想，神，我是否有行神要我行的事？ Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan pada kita suatu realitas yang lebih dalam ketika kita melayani orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina. 甚至当我们服侍穷人的时候，卑微的人、软弱的人的时候，神教导了我们一个很重要的道理。 Yang menjadi parameter apakah seseorang itu sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus atau belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja adalah apakah orang-orang tersebut memperhatikan dan melayani orang yang lemah, hina atau miskin. 衡量一个人是否真正相信主耶稣，或者那个人还未相信主耶稣为主为王的时候的标准，就是要看那个人是否关心关怀穷人，特别是信徒中的穷人。 Di dalam Injil Matius pasal 25, Tuhan Yesus mengajarkan satu kebenaran tentang memperhatikan dan melayani orang yang lemah dan miskin. 在马太福音第25章，主耶稣教导了我们一个很重要的道理，就是帮助穷人的道理。 Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang, yaitu Tuhan Yesus, datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. 马太福音25章第31节，当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。 Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya, di hadapan anak manusia, yaitu Tuhan, dan ia akan memisahkan mereka daripada seorang, ya, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。 Dan ia akan tempatkan domba-domba sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 把绵羊安置在右边，山羊在左边。 Dan raja itu akan berkata pada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu domba-domba, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." 于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。 Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住。 Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。” Maka orang-orang benar itu menjawab dia. Mereka bingung, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum?"
一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃；渴了，给你喝？ Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? 什么时候见你做客旅，留你住，或是赤身露体给你穿？ Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?” 又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？ Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." 王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。” Dan ia berkata kepada sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." 王又要向那左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去。” Tuhan berkata pada mereka yang sebelah kiri, "Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum." 因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝。 Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. 我做客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。 Ya, pertanyaan mungkin sama seperti yang sebelah kanan. Kapan Tuhan? Bila manakah kami melihat engkau lapar, engkau haus, engkau asing, engkau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, sehingga kami tidak melayani engkau? 对，跟右边一样的问题，他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或做客旅，或赤身露体，或病了，或在监里，不伺候你呢？” Dan Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya untuk aku," kata Tuhan Yesus. 王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我身上了。” Tuhan Yesus mengajar pada kita melayani orang miskin, orang lemah, kaum marginal itu sama dengan melayani Tuhan Yesus. 主耶稣教导我们，服侍穷人、软弱的人、卑微的人，就等于服侍主一样。 Melayani orang yang hina, orang yang lemah, orang yang miskin adalah sama melayani Dia, Raja di atas segala raja. 服侍穷人、软弱的人、卑微的人，也就等于服侍万王之王。 Dan Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan upah kehidupan kekal kepada orang-orang yang melayani Tuhan Yesus. 主说，他会把永生赏赐给服侍主的人。 Sebagai penutup khotbah pada pagi ini, saya ingin membaca satu bagian dari surat Yakobus pasal yang kedua. 我将读雅各书第2章来结束今天的讲道。 Sebagai implikasi, sebagai aplikasi buat kita. 作为我们可以在我们生活中应用的。 Yakobus tuliskan demikian. Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus. Yakobus adalah suku guru jemaat. Dia tuliskan demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Yakobus 3, Yakobus pasal yang kedua ayat 14. 雅各书2章第14节，我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？ Dapatkan iman itu menyelamatkan dia. 这信心能救他吗？ Nah, satu ilustrasi. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, 这是一个比喻。若是弟兄或是姐妹赤身露体， dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, bye-bye," kenakan kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? 又缺了日用的饮食，然后你们
中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？” Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 这样，信心若没有行为，就是死的。 Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah mengenal dan percaya pada Tuhan Yesus. 已经认识、相信主耶稣的弟兄姐妹， Apakah bukti nyata bahwa engkau dan saya sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus? 你和我信主的，真正信主的证据是什么呢？ Mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。